dalam kita mencari kesinambungan bicara ilmu kita di bawah tajuk bencana lisan, ya. Kita dah sampai pada kupasan untuk melihat bagaimana daripada bahagian tubuh badan manusia yang tidak bertulang tetapi ditamsilkan lebih tajam daripada mata pedang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu ibaduk wa nahnu ala ahdika wa wa'dika mastata'na na'udzu bika min syarri ma sana'na nabu'u laka bi ni'matika 'alaina wa nabu'u bi dhunubina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. صدق الله العظيم. Firman-Nya yang bermaksud, dan kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan senda gurau, sedangkan negeri akhirat itu sungguh lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Tidakkah kamu mengerti? Maha benarlah firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah kita bacakan sebagai pembuka tirai dan memberkati majlis ilmu kita pada malam ini. Dah pun berada kita di 11 Rabiul Akhir, ayat yang ke-32 Suratul An'am. Muslimin, muslimat yang dikasihi Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, saya nak buka pertemuan kita pada malam ini dengan sebuah kisah sebelum kita sambung kesinambungan bicara bencana lisan. Hari ini bagi pengguna telefon pintar yang di dalamnya memuatkan aplikasi-aplikasi media sosial, bila kita buka saja, kemaskini yang dapat kita lihat pada setiap kali kita membuka aplikasi tersebut dipenuhi dengan gambaran bagaimana kempen yang sedang dijalankan. Hampir susah nak jumpa berita lain. Saya tak sentuh bab tu, saya nak sebut apa yang kita lihat tu saja. Jadi, sepanjang selepas kewafatan Rasul sallallahu alaihi wasallam, antara zaman
kegemilangan pentadbiran dan pemerintahan khalifah. Dari sudut keilmuan, dari sudut penguasaan negara-negara yang ditakluki, kawasan-kawasan yang ditakluki itu, beserta dengan limpah kemewahan yang direzekikan Allah sepanjang kegemilangan Islam itu, antaranya kita boleh telusuri sejarah pada zaman Abbasiyah. Ini antara zaman yang kita kata zaman Golden Age lah. Zaman kegemilangan, keemasan Islam itu sendiri. Bahkan di zaman Abbasiyah inilah antara pencetus kepada tertubuhnya institusi pengajian tinggi secara rasmi, secara formal. Dan era itu bermula pada zaman Khalifah Harun Ar-Rashid. Ilustrasi gambarannya seperti yang saya tunjukkan pada skrin kecil TV di hadapan para jemaah sekalian. Benar atau tidak wajah beliau, itu bukan menjadi persoalan, kerana saya membawa ini hanya sebagai ilustrasi sahaja. Maka Khalifah Harun Ar-Rashid yang wafat pada tahun 193 Hijrah dan sangat masyhur, bahkan dikenali bukan sahaja kejayaan dari sudut kepimpinan Khalifah Harun ini sahaja, tetapi satu kelebihan yang ada pada Khalifah ini sebagai pemimpin tertinggi di zaman itu adalah kerana Khalifah ini mendekati para ilmuwan yang amilin. Berilmu tu satu bab, beramal dengan ilmu tu komplement kepada ilmu tu. Itu yang paling mahal. Semalam khutbah pun cerita tentang bagaimana kriteria yang ada itu. Jadi oleh kerana Khalifah Harun Ar-Rashid ni begitu dekat mendampingi para ilmuwan, maka satu hari beliau dikunjungi oleh seorang ilmuwan yang bernama ataupun yang dipanggil sebagai Ibnu Sammak. Hal ini diceritakan oleh Al-Hafiz Ibn Katsir dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah. Jadi khalifah ni dipanggil untuk menghadaplah, kita kata, pada kedudukan yang tertinggi itu, menghadap khalifah. Ulama ni dipanggil menghadap Khalifah Harun Ar-Rashid. Maka bila khalifah ni datang menghadap, maka kata khalifah kepada Ibnu Sammak yang merupakan ilmuwan dan ulama yang beramal ini, kata baginda, boleh tak kau tuangkan beta segelas air? Air. Maka kata Ibnu Sammak, sudah tentu tuanku, saya akan Patik akan tuangkan segelas air ini. Lalu sebelum habis menuang air tersebut memenuhi gelas tadi, khalifah meminta sekali lagi kepada Ibnu Sammak, tetamu yang diundang tadi dalam kalangan ilmuwan tadi, boleh tak kedatanganmu pada hari ini seiring dengan memberikan pesanan dan nasihat kepadaku? Yang ni yang dikatakan zaman kegemilangan itu, bahawa para pemimpin dan para ilmuwan sering saling melengkapi. Jadi kata Ibnu Sammak, bahkan tuanku, maka sebelum menyerahkan gelas tersebut ke tangan khalifah ketika itu, Ibnu Sammak bertanya kepada Khalifah Harun Ar-Rashid, tuanku, pada ketika ini tuanku sangat dahaga dan memerlukan segelas air untuk menghilangkan dahaga tersebut. Izinkan Patik untuk bertanya, seandainya tuanku berada pada satu tempat
yang mana tidak ada siapa pun yang nak memberikan air kepada tuanku, akan tetapi hanya ada segelas sahaja air yang dimiliki oleh seseorang untuk tuanku menghilangkan dahaga. Berapakah harga yang tuanku sanggup bayar untuk dapatkan segelas air itu? Haus tadi, haus. Pernah dengar tak kisah ni? Kisah ni menarik. Kita buka tirai ilmu majlis kita, majlis ilmu kita pada malam ni dengan kisah ni. Jawapan Khalifah ni sungguh tak terduga oleh ulama yang bertanya ini. Kata Khalifah Harun al-Rashid, demi untuk mendapatkan segelas air bagi menghilangkan dahaga pada kerongkongku ini, aku sanggup menyerahkan separuh kerajaanku. Maka Ibnu Samad pun beri kepada Khalifah Harun al-Rashid. Harun al-Rashid teguk minum. Sampailah hilang dahaga, habis air tersebut, letak cawan sembali. Baiklah tuanku, izinkan Atik bertanya untuk soalan yang kedua, untuk sesi nasihat berpesan-pesan pada kebaikan tadi. Bagaimana pula setelah tuanku minum segelas air ini, air tersebut tidak dapat keluar daripada badan tuanku, melainkan hanya dengan rawatan sahaja. Boleh faham tak? Kita hari ni dah sampai satu peringkat umur usia lanjut. Kalau kita makan makanan yang tak sesuai dengan penghazaman kita, makan boleh, nak nyahkan balik sebagai tinja, sebagai bahan perkumuhan, susah. Saya yakin kita pasti pernah mengalami situasi seperti itu. Ni bila bahan makanan ni tak boleh keluar ni, kepala kita pening, kita nak fikir pun celaru. Dan sistem tu sebenarnya yang ada pada manusia ni sama yang dibuat pada kenderaan. Kalau bahan bakar tu tak keluar balik dia punya hasil bakaran dia, tak ada exhaust tu, tak tahu apa jadi kereta tu tuan. Longkang pun kalau tersumbat, tak dialihkan sumbatan tu, dia jadi musnah lah, melimpah. Berapa pula harga yang tuanku sanggup bayar supaya air yang tuanku minum tadi boleh keluar semula sebagai perkumuhan? Kata Khalifah Harun al-Rashid, kalau begitu wahai Ibnu Samad, tetamu yang aku undang pada hari ini untuk saling memberikan nasihat, nasihat menasihati, supaya kita sentiasa ke arah ataupun istiqamah atas landasan kebaikan. Kalaulah air yang aku minum tadi tak dapat keluar daripada tubuh aku, melainkan dengan rawatan, aku sanggup menyerahkan separuh lagi kerajaanku. Jawapan Khalifah Harun al-Rashid tadi sebenarnya pada posisi bola tanggung kepada Ibnu Samad. Kata ulama ini, wahai tuanku, apalah ada nilai pada kerajaan yang tuanku kuasai seluas ini, dengan limpahan rezeki yang Allah kurniakan, pertahanan yang baik, negara yang makmur, kalau tuanku hanya meletakkan nilai kerajaan itu pada hanya segelas air sahaja. Menangis Khalifah Harun al-Rashid. Selepas itu barulah dibacakan ayat yang saya bacakan di awal tadi. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. Dan kehidupan di dunia ini hanyalah permainan, senda gurau yang seketika saja. Habis tempoh dia, habis. Habis rasa sedap satu perkara itu, ia luput. Dia tidak kekal. Dan semuanya itu dapat melalaikan kita pada tempoh kehidupan yang menjadi medan ujian yang sementara. Sedangkan negeri akhirat itu lebih baik bagi orang bertakwa. Kerana akhirat itu kekal. Dan akhirat itu pasti kita tuju selepas tempoh seketika tadi. Maka manakah pilihan kita untuk membuat persediaan yang lebih baik daripada persediaan kita di dunia ini?
Apa yang saya nak sebutkan di awal ini, bahawa indah bagaimanapun dunia itu, melimpah bagaimana banyak sekalipun rezeki yang Allah kurniakan kepada kita, tinggi bagaimanapun kedudukan kita di sisi manusia, sesama manusia, maka itu hanyalah ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala dalam tempoh yang seketika, yang pastinya kita akan balik pada tempoh yang kekal untuk dipersembahkan ujian seketika tadi bagaimana kita laluinya. Oleh itu, dalam kita mencari kesinambungan bicara ilmu kita di bawah tajuk bencana lisan, ya, kita dah sampai pada kupasan untuk melihat bagaimana daripada bahagian tubuh badan manusia yang tidak bertulang tetapi ditamsilkan lebih tajam daripada mata pedang, itulah lidah. Dan bila kita bawakan kisah Luqman, sehingga nama Luqman itu tersurat sebagai salah satu surah di dalam Al-Quran, bukan kerana melihat kepada fizikal Luqman itu, yang digambarkan secara pandangan sejarah, Luqman itu berasal daripada keturunan mana dan mana. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat martabat Luqman itu sehingga nasihat dan wasiatnya diabadikan di dalam Al-Quran. Maka di sini sudah jelas kepada kita bahawa bagaimana indah pun paras rupa kita, apapun keadaan harta dan kedudukan kita, yang membezakan darjat kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala adalah ketakwaan. Sebab itu, daripada lisan yang tak bertulang itu boleh membawa pemakainya ataupun empunya dirinya ke syurga dengan satu perkataan. Daripada lisan yang tidak bertulang itu juga, dengan hanya satu perkataan boleh menyebabkan seseorang itu dihumban ke dalam neraka Allah Azza wa Jalla selama 70 tahun. Lihat hadis yang kita letakkan sebagai asas bicara kita yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata Nabi SAW, sabda Nabi SAW yang bermaksud, boleh jadi seseorang menuturkan satu kata-kata yang menurut penuturnya itu biasa sahaja, kata-kata yang disebut, yang dilafazkan itu. Tetapi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dicatatkan kata-kata yang disebut, yang diungkapkan itu sebagai satu kesalahan dan dosa yang menyebabkan penuturnya itu di akhirat nanti akan kekal di dalam neraka Allah selama 70 tahun lamanya. Itu baru satu fasa kesilapan lisan. Bagaimanalah keadaannya seluruh anggota kita ini dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi benarlah surah Qaf yang kita bacakan pada pertemuan bulan yang lalu, bahawa Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Surah Qaf ayat yang ke-18, yang bermaksud tidak ada satu kata-kata yang diucapkan melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu hadir mencatat setiap kata-kata itu. Bayangkan bagaimana telitinya ilmu Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga tidak ada satu perkara yang kecil sekalipun akan tertinggal dalam catatan amal itu. Jadi dalam suasana kita memilih kepimpinan kita ini, peliharalah lisan kita supaya tidak tergelincir daripada berkata sesuatu yang sia-sia, apatah lagi dalam bentuk yang membawa kita kepada kesalahan dan dosa. Maka bertepatan juga di penghujung bicara dalam kesinambungan bicara tajuk ini, kita berada pula dalam suasana itu. Saya menasihati diri saya yang lebih dekat mendengar bicara ini, umumnya ayah-ayah, muslimin, muslimat, ibunda di belakang yang sama-sama mengikuti majlis ilmu kita pada malam ini. Sebab itu, kata Sayyidina Umar Al-Khattab yang diriwayatkan dalam Hilyah Al-Awliya
Siapa yang banyak cakap, maka banyaklah silapnya. Siapa yang banyak silapnya, maka banyaklah dosanya. Maka siapa yang banyak dosanya, neraka itu lebih layak untuknya. Ini kata pesan Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Dan kata Abu Darda radhiyallahu anhu, sahabat Nabi SAW, diciptakan dua telinga, sepasang telinga lah, dan satu mulut, supaya kamu lebih banyak mendengar daripada hanya bercakap semata-mata. Ya. Jadi pesan para sahabat ini dirakamkan untuk kita mengambil ataupun memperkayakan kefahaman kita di bawah tajuk bencana lisan itu. Dan kata Muhammad ibn Sirin radhiyallahu anhu, sesungguhnya orang yang paling banyak kesalahannya ialah orang yang paling banyak menyebut kesalahan orang lain. Sebenarnya menyebut kesalahan orang ni seronok. Kadang-kadang sehingga kita terlupa, seolah-olah diri kita yang menuturkan kesalahan orang tu, seolah-olah kita tidak ada salahnya. Jadi ingatlah beberapa pesanan yang dibawakan daripada apa yang dirakamkan oleh salafus salih yang terdahulu. Mudah-mudahan kita mengambil iktibar daripadanya. Baik, kita pergi kepada bahagian yang kedua. Bahagian yang kedua pada bencana lisan. Pada bahagian yang pertama kita dah bincang tentang mengumpat. Pada bahagian yang kedua ini kita bincang tentang bencana lisan yang boleh tergelincir daripada lisan kita yang tak bertulang itu. Bahagiannya adalah mengutuk. Nampak macam sama dalam kelas yang sama. Maknanya kalau dah mengumpat tu biasanya adalah mengutuknya, tapi diperincikan oleh Al-Quran dan Al-Hadis An-Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Baik. Mengutuk adalah salah satu kesalahan yang boleh terjadi daripada kegelinciran lisan dalam bicara kita. Sebab itu pesanan Nabi SAW dalam hadis yang direkodkan oleh Imam Al-Bukhari. Kata Nabi SAW, mencela Muslim itu adalah satu kefasikan. Membunuhnya adalah satu kekufuran. Sebenarnya hadis ni ringkas, sabda Nabi SAW ini ringkas, tetapi kalau kita nak fahami dari sudut konteksnya, terlalu jauh. Dan ketika hadis ni disebutkan memang sesuai dengan zaman itu, bahkan kalau kita sebut dengan sifat ataupun dengan keadaan, ia melepasi atau melangkaui zaman. Sebab itu pada hari ini, walaupun pada hakikinya nyawa seseorang yang dikutuk itu belum lagi dibunuh, si fulan bin si fulan yang dikutuk itu masih hidup, tetapi kesan daripada kutukan itu, kesan daripada celaan itu menjadi asbab membunuhnya karier dan profession seseorang itu. Itu yang paling bahaya pada abad ini. Kerana kita benci kepada seseorang, kita melontarkan satu ungkapan dan kata-kata mengenai dirinya, dengan asbab ungkapan dan kata-kata yang dikeluarkan itu bertujuan sebelum dia mati, kita matikan dulu profession dan kariernya. Maka kalau kita lihat, mencela Muslim itu satu kefasikan. Fasik ni dosa kecil, tetapi bila dilakukan secara berulang kali tanpa istighfar dan memohon keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan meninggalkan perbuatan itu, ia akan jadi besar. Apatah lagi membunuhnya. Itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Dalam bab yang diletakkan oleh Imam Al-Bukhari dalam Sahih Bukhari itu,
bab kebimbangan mukmin daripada perkara yang menggugurkan amalannya. Saya sebut dengan rendah hati pada malam ni. Alhamdulillah, kita lihat secara keseluruhannya dalam kalangan orang beriman begitu bersungguh-sungguh melakukan apa jua amal. Amal tu makna perbuatan lah. Sama ada perbuatan tu baik dari sudut umum ataupun perbuatan itu baik dari sudut khusus, yakni ibadah. Bahkan yang umum itu juga ibadah, kalau ia menepati apa yang digariskan oleh agama. Melakukan amalan memberikan faedah kepada pelakunya, iaitu reward, hasanah, pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi tanpa kita sedar bahawa amalan yang kita lakukan itu boleh gugur kebaikan dan nilainya di sisi Allah apabila disertai dengan perbuatan yang merosakkan pahala amalan itu. Kita baru satu analogi yang mudah. Kita bina penempatan, kita sediakan rumah untuk kediaman dan sebagai tujuan melindungi segala kehormatan kita. Daripada panas, daripada sejuk, daripada dilihat oleh orang, daripada diceroboh, ya. Itu rumah kita. Kita dah sediakan penempatan yang baik tadi. Boleh tak rumah kita tu kita tak ada pintu? Tak adalah rumah kita tengok hari ni tak ada pintu. Tapi rumah kalau tak ada pintu pagar, masih ada. Di kampung masih ada. Kalau di bandar ni, mungkinlah kawasan-kawasan yang baru seperti Cyberjaya tu, dia tak ada pagar sebagaimana pagar yang pada setiap rumah lah. Tapi ada jaga kat luar. Dalam compound tu, ada jaga, ada security kat luar. Kenapa adanya perkara-perkara tu untuk persediaan yang dipersiapkan oleh penduduk bagi yang duduk di kawasan tersebut ataupun tuan rumah tu sendiri? Bermaksud apa sahaja yang kita direzekikan untuk kita menikmati bersama isi rumah tersebut, ia tidak boleh diceroboh oleh orang lain. Kalau kita buat rumah tanpa pintu, kalau pencuri masuk, salah kita. Kita buat rumah ada pintu, tak tutup pintu, orang masuk, salah kita juga. Maka kalau kita beramal tanpa kita mempertahankan amal itu daripada rosak, itu adalah yang dituntut pada agama Islam. Tetapi melakukan amalan yang banyak dalam masa yang sama melakukan perbuatan yang banyak juga untuk merosakkan amalan itu, sebenarnya ia hanyalah satu gambaran yang sia-sia. Kita guna gadget ni, PC ni, laptop ni, ada antivirus supaya fail-fail dalam ni tak dijangkiti, tak berlaku, tak corrupted. Kita nak protect kita punya barang ni. Begitulah amal yang kita buat. Bahkan ayat Al-Quran berulang kali misalnya menyebutkan bahawa, wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu batalkan, la tubtilu sadaqatikum bil manni wal azah. Jangan sesekali kamu orang beriman membatalkan pahala sedekah kamu hanya kerana dengan satu sindiran, hanya dengan satu perkataan yang boleh merendahkan orang yang menerima sedekah tu. Alah, kalau dia tu aku tak bantu dulu, tak apalah jadi hari ni. Simple je perkataan tu. Rupa-rupanya yang kita sedekah tu, manfaatnya orang tu dah ambil dah. Tapi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, manfaat untuk kita tak ada. Bayangkan, di saat kita memerlukan nilai mata wang di dunia ini untuk kita berbelanja, tiba-tiba bila kita nak gunakan, dulu kita pergi mesin ATM kena keluar manual lah. Tapi hari ni beberapa tempat secara langsung boleh menggunakan teknologi yang telah diciptakan, yang telah dibangunkan. Makna tanpa duit yang tunai pun kita boleh bayar cashless. Bayangkan bila kita guna kad yang balance dia insufficient, tak boleh approve, kita pun garu kepala, ada tak kad lain? Sama juga keadaan tadi, tak ada duit. Bayangkan kita balik ke akhirat, akhirat tu dah tak guna dah ringgit Malaysia, dah tak guna dah US dollar, USD Singapore dah tak guna.
Akhirat nanti mata wang dia pahala. Pahala itu yang memberatkan menjadi rahmat Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjadi asbab untuk kita ke syurganya. Bayangkan bila balik akhirat, rasa di dunia dulu buat amal dah lama. Rupa-rupa bila dibentangkan akaun akhirat, defisit tuan-tuan. Masa tu tak boleh balik ke dunia. Rupa-rupa amalan yang dilakukan tadi sedikit demi sedikit musnah dengan sebab perbuatan yang kita tidak berhati-hati. Saya bawa itu sebagai salah satu contoh. Jadi bagaimanakah alternatif yang dikemukakan dalam panduan agama untuk kita mengawal lisan kita ni daripada mengutuk atau mengeluarkan satu kata-kata yang akhirnya menyebabkan amalan kita itu rosak dari sudut pahalanya. Ia diajarkan oleh Nabi SAW dalam satu doa, dan doa ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Saya bacakan terjemahannya sebagaimana yang saya tunjukkan di paparan skrin televisyen di hadapan para jemaah sekalian. Suatu hari berlaku di zaman Nabi SAW. Oleh kerana berbezanya kedudukan geografi dan topografi penempatan kaum ketika itu, masyarakat ketika itu, di bumi Hijaz nak jumpa pokok pun susah di zaman tu. Maka lebih meluas untuk kita melihat pemandangan yang tandus kontang yang hanya ada bukit bukau, padang pasir. Maka sudah pasti angin di padang pasir itu bila tak adanya pokok-pokok, dia punya kencang dia lebih kencang daripada angin di kawasan kita ni. Bila berlaku ribut lah. Jadi pernah Nabi SAW terdengar salah seorang sahabat dia menyumpah angin tu. Bila kita sebut angin ni macam tak ada kena-mena dengan kita. Kita tamsilkan hujan di tempat kita. Kita pun basuh kereta pula bukan dekat car wash biasa, pergi detailing. Dah berkilat dah apa semua dengan 3 layer punya basuh, keluar-keluar hujan. Agak-agaknya apa perkataan paling ringan lisan kita ucap ketika kita menghadapi situasi itu? Kalau kita kata Alhamdulillah hujan, oh itu luar biasa iman. Ya, kita sidai baju dah basuh, hujan. Baju pula nak pakai. Kereta pula lepas basuh nak pergi jumpa orang. Hujan pula. Kita bermuhasabah diri kita pada malam ini sama-sama. Maknanya kalau kita boleh bertahan daripada mengeluarkan perkataan yang tidak sepatutnya ketika emosi kita sedang terganggu dengan situasi tadi, maka ia diajarkan oleh Nabi SAW. Sahabat tadi dia kutuk angin. Sebab apa tak diceritakan dalam hadis ni? Agaknya boleh jadi pakaiannya diterbangkan oleh angin. Dia marah angin tu. Nabi SAW mengajar kepada kita, bila satu situasi dan kondisi itu kita tidak suka, tidak selari dengan jiwa kita, maka jangan kita maki, jangan kita kutuk. Tapi Nabi SAW mengajarkan kita satu doa, Ya Allah, diterjemahkan ya, kami memohon kepadamu apa jua kebaikan daripada apa yang ditimpa itu, sedangkan kami tak mengetahuinya. Dan kami memohon kepadamu ya Allah keburukan daripada apa yang menimpa kami yang kami tak suka tu, kami pohon kepadamu ya Allah keburukan daripadanya. Apa jua yang engkau telah takdirkan ataupun perintahkan kepada terjadinya kejadian itu. Ini alternatif yang dipandukan dalam petunjuk Nabawi. Bila kita tak suka satu perkara, jangan kita lafazkan kemarahan kita itu dengan ungkapan yang berbentuk atau berbaur kutukan. Tetapi kita mohon perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Perkara yang berlaku tu kita tak nak, tapi kita tidak tahu apa hikmahnya. Maka ini bagaimana murninya panduan agama itu memandu manusia yang sudah dilengkapi dengan kesempurnaan kejadiannya supaya benar-benar dapat mengawal dirinya itu dalam setiap keadaan. Jadi sebab itu datangnya agama bukan untuk
menolak nafsu, tetapi untuk mendidik nafsu. Datangnya agama bukan untuk menghalang kita daripada apa yang kita sukai, tetapi bagaimana ia mendidik manusia itu pada apa yang disukai itu. Kalau ia dibenarkan, maka ia perlu ada batasnya. Kalau ia tidak dibenarkan, maka ia satu panduan daripada bahagian wahyu dan agama itu. Baik, kita pergi kepada bahagian mungkin kita dah tahu tapi kita tidak sedar ketika kita melafazkannya. Kita tahu, sebab itu pengetahuan dan kesedaran ia berbeza. Kita tahu satu perkara itu, tapi kadang-kadang bila kita tersilap melakukannya, kita tidak sedar ketika kita melakukan perkara itu. Saya bawa satu contoh yang mudah untuk kita lihat. Kita baru saja lepas basuh beranda rumah kita ataupun kawasan parkir kereta kita tu. Lepas basuh baru je nak kering, tiba-tiba datang kucing sebelah rumah daripada jiran sebelah yang dilepaskan daripada rumahnya, masuk ke halaman rumah kita, buang najisnya. Menyumpah tak tuan? Saya nak kata, sebelum bawa tajuk ni, sebelum susun tajuk ni secara terperinci, tak pernah pula saya alami ujian tu. Tapi nak cerita malam ni, sejak saya susun tajuk ni, saya hari-hari basuh kencing kucing dan berak kucing kat tangga rumah saya. Bukan saya bela kucing. Boleh jadi dalam keterbatasan ilmu saya yang dangkal ini, Allah Subhanahu Wa Taala nak menguji kita. Kamu cakap tu serupa bikin ke tidak? Sebelum cakap dengan orang tu, boleh buat ke tidak? Masa basuh kencing kucing tu, sehari tak apa lagi, 2 hari tak apa lagi. Kalau tiap-tiap hari, kena pula najis tu pada kasut kita nak buat pergi masjid, kena pula pada pakaian sekolah anak. Kalau terjadi pada diri kita, bagaimana perkataan kita ketika itu? Baik, kita bagi laluan kepada seruan azan dan sebentar lagi kita simpulkan majlis ilmu kita pada malam ini. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, di penghujung bicara ilmu kita pada malam ini, kita baca sebuah hadis Nabi SAW yang telah diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan disahihkan hadis ini oleh Syekh rahimahullah ta'ala Syekh Al-Albani. Sabda Nabi SAW, "Ma min syai'in athqalu fil mizani min husnil khuluq." Atau kama qala Rasul SAW. Sabda yang bermaksud, tidak ada sesuatu yang lebih memberatkan al-mizan. Al-mizan ni timbangan, dacing, neraca yang menimbang amalan di akhirat nanti, di hari hisab nanti, yang memberatkan timbangan amal itu kepada kebaikan dan meringankan dosa. Kata Nabi SAW, adalah akhlak yang baik. Jadi kita bermuhasabah pada malam ini. Pada bahagian yang kedua, kita bicarakan daripada bencana lisan dalam suasana kita menghadapi pemilihan pemimpin, ya. Walaupun masing-masing mempunyai kelemahan dan kekurangan, tetapi jangan kita jadikan itu sebagai satu asbab untuk kita membesarkan dan membicarakan secara sesuka hati kita. Kita bimbang dan kita khawatir apa yang kita ungkapkan itu adalah satu kesalahan, bahkan ia dicatat sebagai satu dosa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang mempunyai kelemahan, sudah pasti kelemahan itu ada. Tetapi yang mengutuknya pula, sebagaimana larangan dalam hadis tadi, mengutuk orang, kutukan ke atas orang Muslim itu adalah satu kefasikan, perbuatan itu. Membunuhnya itu adalah satu kekufuran. Hadis sahih, sebagaimana yang telah kita sebutkan di awal tadi. Maka pada malam ini kita dapat satu pelajaran yang besar, bahawa hanya dengan berakhlak yang baik itu, dan akhlak itu bukan hanya yang memberatkan mizan itu bukan hanya ibadah yang khusus seperti solat, puasa dan lain-lainnya, tetapi kadang-kadang kita terlepas pandang menampilkan, mengamalkan, mencontohkan akhlak yang baik itu pada amali kita
sebenarnya itu adalah jaminan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhirat nanti kita akan mendapat timbangan amal yang baik. Yang barang siapa timbangan amal yang baik itu memberati bagi dirinya dan hisabnya itu, maka selayaknya keridaan dan sebaik-baik tempat di sisi Allah Azza wa Jalla di akhirat nanti. Maka mudah-mudahan kita mendapat sesuatu pada malam ini. Dengan rendah hatinya sekali lagi saya memohon ribuan kemaafan. Seandainya dalam sepanjang bicara kita ini ada perkataan-perkataan yang tersasar untuk kita bicarakan daripada kebenaran, dan kita mohon ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik.